This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati rakan-rakan pensyarah sekalian, hari ini tiba giliran saya untuk program Budaya Al-Quran. Minggu lepas kita dah mendengar Budaya Al-Quran daripada Ustaz Zainuddin bin Jusoh. Jadinya saya minggu ni sambungan daripada ayat daripada minggu lepas, iaitu surah Hud ayat 6 hingga ayat 10. Jadinya pada pagi ni kita bertuah kerana saya telah menjemput seorang qari luar untuk memperdengarkan bacaan. Saya jemput Tuan Haji Mujibuddin bin Haji Arsyad, Guru Kanan Bidang Kemanusiaan Sekolah Menengah Sains Muar. Falyatafaddal mashkurah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah barisan para pensyarah yang sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan teruskan program membudayakan Al-Quran. Kita akan sama-sama membaca Suratul Hud bermula ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Suratul Hud bermula ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Baiklah, saya nampak dekat sini ada paparan Suratul Hud di depan komputer masing-masing. Dan kalau dalam Al-Quran, minta para pensyarah boleh buka Al-Quran masing-masing, muka surat 222. Mashaf Al-Quran muka surat 222. Dan insya-Allah saya akan bacakan. Mintalah sama-sama di kalangan pensyarah untuk mengikut bacaan saya insya-Allah di rumah masing-masing. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. وأتوب إليه للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.
وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليكونن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور Sadaqallahul Azim. Bila Alhamdulillah kita telah sama-sama membaca Suratul Hud bermula ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Baiklah, di sini seterusnya saya ingin kongsikan sikit sebanyak berkaitan dengan hukum tajwid. Kan kita nak buat ulang kaji sedikit berkaitan dengan berkaitan dengan hukum tajwid. Sebab hukum tajwid ni kita dah belajar lama. Kan? Daripada kecil kita dah belajar hukum tajwid, daripada sekolah rendah dah belajar, sekolah menengah dan campur lagi dekat mana? Dekat universiti pun kita dah belajar lagi hukum tajwid. Jadi saya ingin ulang dekat sini, ulang kaji berkaitan dengan hukum tajwid. Baik, untuk hukum tajwid ayat yang ke-6. Baris yang pertama, kan? Baris yang pertama, bila saya bacakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dalam hukum tajwid ni, kan, yang asasnya kita nak tahu bacaan kita panjang, pendek, iaitu hukum mad. Nah, itu yang pertama. Dan seterusnya kita nak tahu bacaan kita sama ada dengung, terang, jelas ataupun nyata. Kan? Itu hukum tajwid yang sangat basic lah dalam bacaan kita. Kan? Dalam bacaan kita nak tahu bacaan kita ni dengung ke tidak. Kan? Huruf tu perlu didengungkan, kalimah tu perlu didengungkan ataupun perlu dipanjangkan bacaan. Jadi untuk baris yang pertama tadi, kan, wa ma min, dekat situ sahaja kita nampak, kan, bacaannya dah dengung. Okay?
Kenapa dengung? Sebab nun mati, kan? Yang ni adalah Rosam Osmani. Kalau kita lihat Rosam Osmani, nun tu saya sebut nun mati, tapi tak ada pun tanda mati, kan? Kenapa tak ada tanda mati? Sebab apa? Dia adalah penulisan Osmani, kan? Rosam Osmani, tanda baris kat situ, tanda mati tu tak ada. Tetapi kita nampak, kan? Nun mati bertemu dengan dal, dibaca dengan dengung, kan? Bacaan dengung kita mesti dua harakat lah, kan? Dua harakat. Wa min dab, kalau kita baca wa min dabbatin, itu tak ada harakatnya. Wa min dab, kita delaykan sikit, kan, untuk kita dengungkan bacaan, kan, untuk kita dengungkan bacaan. Jadi kalau hukum dia ihfa, tapi dekat sini saya lebih nak tekankan cara bacaan. Cara bacaan, kalau kita belajar di peringkat sekolah, sekolah rendah ataupun sekolah menengah, kita nak tekankan apa dia? Hukum tajwid dan cara bacaan. Tu kalau kita belajar lagi, kan? Hukum tajwid dan cara bacaan. Sebab apa? Sebab nak jawab dalam peperiksaan. Kita nak jawab dalam peperiksaan. Cuma dah umur-umur macam kita ni sekarang ni, kan, macam bersyarah semua ni, kan, saya rasa kita tak perlu nak tekankan kepada hukum dia apa, tapi kita nak tekankan tentang cara bacaan dia macam mana, kan? Cara bacaan dia macam mana. Macam ni, kita ingat nun mati bertemu dengan dal, kita akan baca dengan dengung. Okey. Kalau sekali baca je laju je, salah lah tu. Wa ma min dabbatin, kan? Kita baca macam bacaan kita betul. Rupanya pada tajwid tadi salah. Okey, yang kedua, saya nak sentuh hukum tajwid yang berkaitan dengan mat. Bila sebut mat ni, kan, dia berkaitan dengan kita punya bacaan harakat kita panjang ataupun pendek, kan? Kat sini sebelah huruf nun dengan dal kat sini, dabbatin kat sini, kan? Nampak perkataan dabbatin, kan? Okey, siapa tahu hukum tajwid tu? Siapa yang pernah ingat hukum tajwid tu apa? Ni kalau ustaz-ustaz janganlah dia tahu ni, kan? Ustaz Syayuti, Ustaz Ishak ni, kan? Ni pakar-pakar semua ni, kan? Ustaz Zainuddin. Kalau dapat jawab senang, nanti tuntut hadiah ni pada Ustazah Wahida tu, kan? Boleh pergi kedai tuntut hadiah. Okey, saya kata tadi kita tak nak belajar tentang hukum, kan? Tak apalah, kan, tentang hukum, kan? Saya rasa masing-masing pernah dengar, kan? Mad lazim kalimi, mad lazim, pernah dengar perkataan mad lazim? Mad lazim kalimi musaqqal. Inilah, kan, dia punya bacaannya, kan? Okey. Jadi Ustaz Mujib dah sebut, kan, mad lazim kalimi musaqqal. Rasa-rasa nak ingat macam susah tu perkataan tu, kan? Tak apa, kan? Tentang hukum mad, tentang hukum tak perlu, kan? Tentang hukum dia tak perlu, tapi yang kita nak tentang bacaan, tentang bacaan. Kita tak nak lah macam saya di peringkat sekolah, kan? Di peringkat sekolah tahulah pelajar-pelajar ni tentang hukum dia memang pakar, kan? Dia tahulah sebab apa dia hafal, tapi bacaannya sama juga. Walaupun dia tahu bacaan perlu baca dengan 6, dia baca 2, dia baca 4, kan? Tak sampai. Yang kat sini kita lebih kepada apa? Kita lebih tekankan berapa bacaan dia tu, kan? Hukum tajwid yang kita nak tekankan berapa bacaan, kan? Okey, bacaan dekat sini harakat dia, panjang dia adalah 6 harakat. Macam mana boleh jadi mad lazim kalimi musaqqal? Sebab apa? Yang ni huruf mad, dal, alif, kan, kat situ huruf mad bertemu dengan sabdu ataupun syiddah. Syiddah ataupun sabdu dekat situ dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah. Kita nampak, kan? Saya ulang balik huruf mad. Selepas tu huruf ba, kan? Huruf ba tu sabdu, kan? Dan dia berada dalam satu kalimah. Bacaan dia 6 harakat. Kan? 6 harakat dengan kita idghamkan bacaan kita. Macam mana idghamkan? Kita punya wa ma min, kat sini dengar dab, kan? Kita apa? Ada kita apa? Kat sini dab, kan, kat situ dab batin, kan?
Kita tak boleh, kalau kita tak boleh apa, kadang-kadang kita tak tutup tu. Dab batin kan, kita tak tutup ba kat situ kan. Kat sini kan ada sabdu, kita baca dab batin kan kat situ Sebenarnya kalau dalam bacaan Al-Fatihah kita pun sama juga. Ada satu mad lazim kalimi musaqqal. Dekat hujung sekali bacaan Fatihah, perkataan waladdall. Kan? Kat situ ada apa? Waladdall. Kan? Kat situ. Kena tutup juga. Waladdallin. Kat situ kan? Itu pun kita kena baca dengan 6 harakat. Tak kira lah kita baca seorang-seorang ke, ataupun kita sembahyang seorang-seorang dekat rumah ke, kita baca Al-Fatihah seorang-seorang ke, kita perlu baca dengan 6 harakat. Itu hukum tajwidnya. Jangan kita baca sembahyang dekat rumah, kan, baca Fatihah. Kan, tiba perkataan waladdallin, kita laju je. Waladdallin kat situ kan? Tak. Kan, kita kena baca dengan 6 harakat. Dan satu lagi saya nak sentuh tentang hukum tajwid. Sama, selepas ni apa? Perkataan tak ni kan, tanwin, baris bawah. Kan, yang tadi dengung, yang sini mad panjang pendek, panjangnya 6 harakat. Dan seterusnya, huruf tak dekat sini, baris bawah. Kan, hukumnya sama, nun mati atau tanwin. Kita pernah dengar kan? Okey, hukum nun mati ataupun tanwin. Jadi dekat sini tanwin. Apabila tanwin bertemu dengan huruf fa, kan? Tanwin ni bertemu dengan huruf fa, bacaannya kena baca dengan dengung. Kena baca dengan dengung. Kita ingat dia lah. Tadi nun mati bertemu dengan dal. Kan? Yang ni tanwin pula bertemu dengan huruf fa. Kan? Kita kena baca dengan dengung. Dengung 2 harakat. Dab batin, ada dia punya apa? Delay sikit kan, bacaan dengung kita kena delay kan sikit kat situ. Kalau nak tahu hukum dia, sama macam tadi. Kan, hukum dia adalah ihfa. Kan, hukum dia adalah ihfa. Kan, tapi saya dah beritahu tadi kan, tentang hukum tajwid kita tak tahu tak apa. Kan, tapi yang kita nak tahu tentang macam mana cara bacaan dia. Kan, macam mana cara bacaan dia. Jangan kita tahu hukum tajwid, kan, tapi cara bacaannya tak betul. Kan? Kita tahu hukum tajwid ihfa, cara bacaan dia dengung. Kan? Tapi tiba kalimah tu kita tak baca dengan dengung. Okay, dan yang lain, illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu. Ni pun sama juga. Kan, macam tadi lah. Kan, kita boleh nampak sama kat sini. Kullu fi kitabim, kan, tanwin. Tadi tanwin baris bawah. Yang ini pun sama juga. Tanwin berbaris hadapan, bertemu dengan huruf fa, kita kena baca dengan dengung. Dan seterusnya, fi kitabim mubin. Ni kan, sekali lagi. Yang sini tanwin bertemu dengan huruf mim. Tanwin bertemu dengan huruf mim. Kalau nak tahu hukum tajwidnya, idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Kat situ Okay, tapi kita sentuh terus kepada cara bacaan. Kan, cara bacaan dia adalah dibaca dengan yang tadi idgham ma'al gunnah. Idgham tu apa? Idgham tu kita memasukkan. Kan, kita memasukkan kan huruf ke dalam huruf mim kat situ. Kan, kita baca pun kita tak baca kitabin, kan, kitabin mubin, tak. Kita dah masukkan ke dalam huruf mim. Kitabim mubin, kan, kat situ kita dah masukkan ke dalam huruf mim. Sebab tu dia punya sebutan hukum tajwidnya idgham ma'al gunnah. Kalau ma'al gunnah tu kita baca bersama dengan dengung. Kan? Yang penting kita tahu je lah, tanwin apabila bertemu dengan mim macam ni, kan, dia akan dibaca dengan
kita tahu dia akan dibaca dengan dengung. Okey. Jadi saya rasa setakat ini saja perkongsian saya kan berkaitan dengan hukum tajwid kan dalam ayat pertama sahaja surah Hud kan dalam ayat yang ke-6 surah Hud. Jadi untuk itu saja, minta maaf kalau ada salah silap kan. Oleh itu saya serahkan program tafsir Al-Quran ni kepada Ustazah Syarul Haidah. Assalamualaikum. Terima kasih syukran jazilan kepada Ustaz Mujib di atas bacaan itu tadi. Okey, saya ingat dia habiskan sampai apa tu semua ayat kan. Kalau dia habiskan sampai semua ayat tu dia terus jelah tafsir Al-Quran terus menerus. Okey, kita sambung berkaitan dengan tadi dia telah sentuh tentang bacaan telah membaca ayat daripada surah Hud ayat 6 sampai 10. Kemudian saya akan ulas berkaitan dengan terjemahan lah. Okey. Surah Hud ni merupakan surah yang ke-11 dalam Al-Quran. Surah ni terdiri daripada 123 ayat. 1, 2, 3. Senang je nak ingat, 123 ayat. Okey, surah Hud ni tergolong daripada surah Makkiyah yang diturunkan selepas surah Yunus. Kenapa saya sebut berulang kali? Sebab kot lah lepas ni ada kuis ke kan, nak jawab ke, saya bagi petunjuk awal-awal Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatur segala hidup dan mati makhluknya termasuk jaminan atas rezeki seperti mana surah Hud ayat 6 yang Ustaz Mujib baca tadi yang membawa pengertian dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya ni tertulis di dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuz. Okey, jadi ayat ini menjelaskan tentang jaminan rezeki daripada Allah. Binatang-binatang melata yang hidup di bumi meliputi binatang yang merayap, merangkak, berjalan dengan kedua kakinya. Semua tu mendapat jaminan rezeki daripada Allah. Kita tak ada hak nak mempertikaikan. Binatang tersebut diberikan naluri, kemampuan untuk mencari rezeki masing-masing. Semuanya diatur dengan hikmat dan bijaksana oleh Allah. Ini adalah satu contoh ekosistem. Jika Allah tak mengaturkan sedemikian rupa, mungkin satu masa nanti binatang ni akan berkembang biak dengan cepat sehingga mengancam kehidupan ataupun kelangsungan hidup binatang yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala juga mengetahui tempat tinggal binatang-binatang termasuklah tempat dia sembunyi. Bahkan di dalam kandungan induk binatang itu sendiri Allah tahu. Jadi pada kedua tempat tu Allah sentiasa memberikan dia rezeki. Semuanya telah dicatat dengan rapi di dalam Lauh Mahfuz. Okey, jadi jaminan rezeki ni Allah telah nyatakan juga dalam surah yang lain iaitu surah Asyura ayat 27 yang bermaksud dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui. Rezeki ni merupakan ketetapan daripada Allah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50,000 tahun sebelum pencapaian penciptaan langit dan bumi. Ini adalah hadis daripada Muslim. Okey, sebut tentang rezeki ni, saya boleh simpulkan kita ada 8 jenis ataupun 8 macam rezeki. Saya rasa semua orang dah tahulah, saya cuma ulang semula lah. Apa 8 macam rezeki tu? Yang pertama, rezeki yang telah dijamin.
rezeki yang telah dijamin dalam surat Hud ni tadilah, tidak ada satu makhluk pun, tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin oleh Allah akan rezekinya. Maknanya di sini Allah telah menjamin rezeki setiap ciptaannya di muka bumi ini. Bahkan termasuk binatang melata sekalipun. Masya Allah tuan-tuan. Mereka ni semua diberi rezeki agar dapat bertahan hidup dan melaksanakan tugas masing-masing. Tak ada makhluk yang hidup kat bumi ni melainkan rezekinya dijamin oleh Allah. Ini menunjukkan bahawa kemurahan Allah kepada makhluknya. Setiap makhluk yang hidup bersama rezekinya, tempat tinggalnya, tempat matinya, semuanya telah tercatat dengan jelas di dalam Lauh Mahfuz. Sebut tentang rezeki, masa kecil-kecil dulu saya suka tengok National Geography. Saya suka cerita. Saya suka cerita. National Geography, benda, bayangkan masa tu saya kecil dalam, saya tak ingat lah, mungkin saya darjah 6, darjah 5. Masa tu saya berfikir, saya tengok satu dokumentari berkaitan dengan ikan paus sperm. Kenal tak ikan paus sperm? Ikan paus sperma. Ikan paus sperma. Masa tu saya tengok ikan paus sperma ni, makanan dia apa? Selain makanan utamanya adalah makanan dia adalah sotong gergasi. Masa tu saya tak terfikir bahawa ikan paus sperma ni dia akan berenang sebab sotong gergasi tu dia punya panjang dia tu lebih kurang dalam 12 meter. Lebih kurang dalam 12 meter, lebih kurang dalam 40 kaki panjang tu. Masa tu saya macam ada rupanya sotong wujud. Jadi sotong ni duduknya di kedalaman laut yang dalam. Dalam laut tu. Dan ikan sperma ni satu-satu makhluk, satu-satu makhluk Allah, maksudnya dia memburu sotong gergasi dan boleh mencari sehingga hampir 3 km tempat diamnya sotong gergasi. Jadinya dekat sini nak mengatakan bahawa walaupun kedudukan sotong gergasi tu bawah kedalaman laut, tetapi rezekinya di situ, maka Allah jadikan ikan paus sperma ni yang dia boleh menyelam dalam kedalaman dengan tarik satu nafas, dia boleh bertahan sampai lebih kurang 1 km ataupun 90 minit. Dia merupakan binatang yang paling boleh tahan paling lama lah sehingga 90 minit, 1 km lebih kurang dia punya macam tu. Jadi kat situ Allah dah menjamin rezeki ikan paus sperma. Jadi kat situ antara rezeki yang telah dijamin, itu yang pertama. Okey. Yang kedua, rezeki kerana berusaha. Rezeki kerana berusaha. Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakannya. Maknanya kat sini, semakin gigih seseorang dalam usahanya, semakin besar pula kemungkinan akan limpahnya rezeki. Maknanya kita kena usaha bersungguh-sungguh ni. Sebab apa? Rezeki ni, ni jaminan Allah ni. Rezeki ni Allah beri kepada orang Muslim mahupun orang kafir. Benda ni dinyatakan dalam surah Ali Imran ayat 145. Allah berfirman, maksudnya sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, nescaya kami berikan padanya pahala dunia. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikannya juga pahala akhirat. Dan kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maknanya kat sini, ni cerita tentang jutawan dunia, jutawan akhirat. 2 minggu lepas saya sentuh tentang hal ni, tapi dekat tempat lain lah, berkaitan dengan jutawan dunia, jutawan akhirat. Ada orang nak jadi jutawan akhirat, dia kejar akhirat saja, ditinggalkan dunia. Ada orang dia nak jadi jutawan dunia, dia cari betul-betul harta benda dan sebagainya, dia nak jadi jutawan dunia, dia tinggalkan akhirat. Maknanya kat sini Allah suruh kita jadi jutawan dunia, jutawan akhirat, menikmati hidup sebagai seorang jutawan di dunia dan di akhirat. Itu adalah yang kedua lah, rezeki kerana usaha. Yang ketiga, berkaitan dengan rezeki kerana bersyukur. Rezeki kerana bersyukur, semakin seseorang itu bersyukur, semakin apa yang didapatkan, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Dengan mensyukuri segala nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, maka Allah akan memberikan rezeki yang lebih untuknya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka kami akan menambahkan nikmat lagi kepada kamu.
Itu yang kedua, yang ketiga. Dan yang keempat, ini semua orang boleh dapat ni sebenarnya, tapi dia kena ada syarat dia lah, okey, iaitu rezeki yang kita tidak terduga. Rezeki ni bukan hasil hukum sebab akibat. Rezeki ni dia cenderung kepada rezeki makhluk itu dan penerima yang lebih khusus iaitu orang yang bertakwa. Itu saya kata semua orang boleh dapat sebab rezeki tidak terduga ni adalah kepada orang yang bertakwa. Dan rezekinya bukan saja berupa makanan, bukan saja berupa harta benda, tetapi dia merupakan apa dia? Nikmat, anak-anak dan sebagainya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ini adalah apa yang saya bacakan tadi, itu adalah firman Allah. Okey. Dan yang kelima, rezeki kerana beristighfar. Saya ingat lagi masa program Budaya Al-Quran, sampai sekarang lah alhamdulillah saya amalkan apa Ustaz Isyam cakap. Dia kata satu hari takkanlah tak boleh beristighfar sebanyak 70 kali. Ustaz Isyam saya pegang, sampai sekarang saya pegang. Saya duk kira istighfar saya ni cukup tak 70 kali. Kalau cukup alhamdulillah, kalau lebih itu bonus. Jadi Allah kata apa? Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun. Pasti dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyakkan harta. Ini bukan saya kata. Ini firman Allah. Maknanya Allah akan memberikan rezeki lebih kepada umatnya yang sentiasa memperbanyakkan istighfar untuk memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah dilakukan dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Saya ingat lagi dalam 2-3 hari lepas, saya mendengar Tok Abah, Tok Abah, bahasakan diri dia Tok Abah, Dr. Fadilah Kamsah, berkaitan dengan istighfar dan juga solat taubat. Dia kata perkara yang paling baiklah untuk dilakukan dan dia amalkan sejak muda iaitu solat taubat sebelum tidur. Solat taubat sebelum tidur. Jadi dia kata memang kita ni susah kadang-kadang sebelum tidur. Sebelum tidur nak solat taubat kita lupa, lepas tu kalau kita dah ngantuk kita terus tidur. Tapi apa kata kita jadikan dia satu habit atau kelaziman. Kita cuba bermula daripada hari ni. Mungkin dah ramai yang bermula lah. Saya cerita ni pun saya ingatkan diri saya sendiri juga. Banyak kelemahan saya sebenarnya ni. Jadinya kita cuba bermula hari ini dan kita buat 40 hari berturut-turut. Tu pesanan Tok Abah lah, Dr. Fadilah Kamsah, dia cerita tentang istighfar dan berkaitan solat taubat. Kalau saya ulas ni kan tak habis ayat ni. Ni bawa ayat yang ke-6. Kemudian yang berikutnya berkaitan tentang yang ke-6 adalah rezeki kerana menikah. Ni ramai yang takut nak kahwin ni sebab apa? Dia kata tak cukup duit. Macam mana nak tanggung anak dara orang? Saya pernah dapat soalan macam tu. Macam mana Kak Wah, aku nak kahwin, aku nak beli rumah pun tak lepas lagi nak menanggung anak dara orang. Dan benda ni kena ingat. Allah berkata dalam surah An-Nur ayat 32, firman-Nya yang bermaksud, dan kahwinlah orang-orang bujang lelaki dan perempuan dari kalangan kamu dan orang-orang saleh dari hamba-hamba kamu lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberi kekayaan kepada mereka dari limpahan kurnia-Nya, kerana Allah Maha luas rahmat dan juga limpah kurnia-Nya dan Allah Maha mengetahui. Ini janji Allah, bukan janji saya. Jadi jangan takut nak kahwin. Kahwin satulah maksud saya kan. Okey. Menikah ni sebenarnya, berkahwin ni sebenarnya dia akan mendorong, dia macam kunci kunci pintu rezeki. Kunci pintu rezeki baru bagi pasangan masing-masing. Dia ada rezeki antaranya. Ada rezeki suami, ada rezeki isteri, dan dia merupakan kunci pintu rezeki untuk pasangan masing-masing. Kerana Allah akan menolong setiap orang yang menikah. Kerana apa? Kerana mereka niat untuk menjaga kesucian dirinya. Masya Allah. Tapi yang masuk ni semua dah menikah saya rasa kan. Okay? Yang ketiga berkaitan dengan rezeki kerana anak. Rezeki kerana anak. Sebab cerita tentang rezeki kerana anak ni ada yang takut kalau dah ada anak nanti tak dapat nak tanggung anak makan. Benda tu semua pada saya merepek lah. Sebab, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut kemiskinan.
Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Itu janji Allah. Jadinya setelah menikah, biasa sepasang suami isteri ni dia nakkan anak, semua nakkan anak sebagai keturunan dan sebagainya. Jadi sejak dalam kandungan ni, tuan-tuan dan perempuan, sejak dalam kandungan ni, anak ni sebenarnya dah bawa rezekinya masing-masing. Kita tak kacau pun rezeki dia. Dengan kehadiran seorang anak ni, dia bukan menambah beban kepada orang tua, malah dia menambahkan rezeki kepada orang tuanya. Jadi jangan takut nak tambah anak lagi lah. Okey, okey. Dan yang terakhir, yang ini berkaitan dengan apa jenis rezeki yang terakhir saya sebut tadi adalah ada 8 macam, ada 8 jenis, iaitu rezeki kerana bersedekah. Rezeki pada bersedekah ni saya rasa ramai yang suka bersedekah di kalangan kawan-kawan kita pun ramai. Jadi kat sini Allah kata sesiapa yang mahu memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Pinjaman tu maksudnya apa? Pinjaman yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Kita pun banyak dengar cerita-cerita orang bersedekah, sedekah RM30 dapat RM3,000. Sedekah ni dapat macam ni, macam-macam lah. Jadi sedekah yang paling baik adalah sedekah dalam keadaan kita susah. Tu perlu ingatlah, saya selalu nasihatkan diri saya. Dengan bersedekah ni, percaya je kat saya, tak akan berkurang rezeki walau sedikit pun. Tak akan kurang. Itu janji Allah. Sebab apa? Allah dah janji dia akan menambahkan rezeki kerana orang yang telah bersedekah. Okey, ini adalah tafsiran daripada ayat ke-6 surah Hud. Okey. Kemudian kita pergi kepada terjemahan ayat yang ke-7, terjemahan ayat yang ke-7. Dan dialah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa, sedang arasnya berada di atas air. Ia menjadikan semuanya itu untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan demi sesungguhnya jika engkau, wahai Muhammad, bahawa kamu akan dibangkitkan hidup kembali sesudah mati, tentulah orang-orang yang ingkar akan berkata, ini tidak lain hanyalah seperti sihir yang nyata, tipuannya. Okey, jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita berkenaan permulaan penciptaan langit-langit dan bumi yang dicipta oleh Allah Azza wa Jalla dalam 6 hari. Sedangkan ketika itu arasnya berada di atas air. Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan bahawa tujuan diciptakan alam ini adalah untuk apa? Untuk menguji hamba-hambanya. Siapakah di kalangan mereka yang paling elok amalnya? Sudah tentunya kuasa maha perkasa. Sedap ayat ni, kuasa maha perkasa. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan segala makhluk dan Allah menentukan ketentuan-ketentuan, iaitu apa? Takdir mengenai semua makhluk sebelum kejadian langit dan bumi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kat sini menjelaskan bahawa kaum kafir itu, jika dia bagi tahu kepada mereka bahawa mereka akan dihidupkan selepas mati, dihidupkan semula selepas mati, mereka akan mengingkarinya dan mereka akan menganggap bahawa ia adalah sihir semata-mata. Namun sebenarnya keingkaran mereka ini merupakan cermin kebodohan diri mereka sendiri, kerana mereka ni ingkar pada Allah, kerana mereka ni mengingkari Allah yang menghidupkan mereka semula. Namun dalam masa yang sama mereka sebenarnya mengetahui bahawa Allah satu-satunya Tuhan yang mencipta alam. Sebagaimana dalam surah Al-Ankabut ayat 61 yang bermaksud, dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka tu siapa? Orang yang musyrik, siapakah yang mencipta langit dan bumi dan yang memudahkan matahari dan bulan? Maksudnya mudah kat situ faedah untuk makhluk-makhluknya. Sudah tentu mereka menjawab Allah. Maknanya kat sini mereka percaya Allah mewujudkan langit dan bumi, tetapi mereka engkar nak mengakui bahawa Allah juga yang menghidupkan mereka selepas kematian. Ikramah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ayat yang ketujuh ni diturunkan berkenaan dengan kaum kafir yang merasa hairan dengan kemampuan Allah yang dapat menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Jadi ayat ini dia sebenarnya membawa maksud istifham.
untuk istifham menempelak kaum kafir, iaitu setelah Allah menciptakan langit-langit, menciptakan bumi, dalam masa yang sama kau tak mengakui bahawa Allah berhak menghidupkan semula makhluk yang telah dia matikan. Jadi kat sini ayat dia lebih kepada mentemplak ataupun mentemplak orang kafir itu sendiri. Okey, sahabat-sahabat yang saya muliakan, betapa mudahnya Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya menciptakan langit dan bumi, dan di antara kedua-duanya, langit, bumi, antara kedua-duanya, begitu juga mudah Allah menghidupkan semula semua makhluk yang telah dimatikan. Manusia dan jin yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak beriman kepada kehidupan di hari akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dan mereka akan kekal ke dalamnya. Nauzubillah lah, kita minta dijauhkan. Allah menciptakan langit dan bumi dalam ayat tu dalam masa dalam 6 masa. Apa maksud 6 masa ni? Terdapat lebih kurang 7 ayat menjelaskan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit, bumi serta isinya 6 masa ni, maksudnya dalam 6 hari. Telah daripada ni hadis daripada Mujahid dan Ikramah berkata, permulaan kejadian ini adalah kejadian penciptaan langit dan bumi. Dia bermula pada hari Ahad dan dia berakhir pada hari Jumaat. Jadi hadis ini juga disokong oleh Ibnu Abbas dia radhiyallahu anhu dan juga Mujahid rahimahullah. Dia kata maksud suatu hari ini bersamaan dengan 1000 tahun pada kiraan manusia. Jadi kat sini saya bawakan satu lagi hadis yang berkaitan dengan penciptaan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku lalu bersabda, Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu, menciptakan bukit pada hari Ahad, menciptakan pokok pada hari Isnin, mencipta perkara-perkara yang tidak disukai pada hari Selasa, mencipta cahaya pada hari Rabu, menebarkan atasnya haiwan melata pada hari Khamis dan mencipta Adam selepas asar hari Jumaat. Maknanya kat sini pada akhir penciptaan terakhirnya di akhir hari Jumaat, iaitu di antara waktu selepas asar dan sehingga waktu malam. Okey, ini adalah merupakan tafsiran ayat yang ke-7. Kita pergi kepada terjemahan untuk ayat yang ke-8. Demi sesungguhnya jika kami tangguhkan azab daripada menimpa mereka hingga ke suatu yang tertentu, tentulah mereka akan berkata secara mengejek, apakah yang menghalangnya? Ketahuilah pada hari datangnya azab itu kepada mereka tidak akan dapat ditolak daripada menimpa mereka, dan tentulah mereka akan diliputi oleh azab yang telah mereka ejek-ejek itu. Jadi kita cerita pasal kaum Hud. Kaum Hud ni, kaum Hud pula. Kita cerita pasal surah Hud, Nabi Hud kaum dia kaum Aid. Jadinya ini tentang azab yang Allah turunkan. Ada 2 azab yang Allah turunkan. Ni kena cari sendirilah apa dia punya azab dia. Okey? Salah satu azab dia berkaitan dengan angin. 2 hari lepas pun saya ada bercerita dengan anak saya tentang cerita secara ringkas berkenaan dengan surah 25 Rasul. Setiap rasul tu dia ada setiap kaum tu dia ada azab-azab yang Allah turunkan tertentu bergantung kepada kemungkaran yang dilakukan kaum tersebut. Okey. Jadi berkaitan tafsiran ayat yang 8, Allah ni dia telah memberikan bermacam-macam ancaman tentang azab, tetapi Allah tak terus bagi mereka ni azab. Allah tak turunkan azab tu sendiri. Ini adalah kerana apa? Masya Allah, Allah ni nak kata apa, dia sebenarnya nak memberi peluang kepada mereka ni untuk bertaubat. Dia ancam tapi dia tak turunkan azab. Ramai dari musyrikin Mekah yang mulanya menentang Nabi Muhammad, tapi mereka akhirnya bertaubat dan masuk Islam. Seperti siapa? Seperti Abu Sufyan, seperti Khalid Al-Walid dan ramai lagi. Cuba bayangkan kalaulah Allah terus matikan mereka pada awal mereka ni menentang Nabi, tentu mereka tidak akan dapat peluang untuk bertaubat. Begitulah juga kita. Cerita pasal solat taubat tadi, kalau kita ni kena bersyukur pada Allah. Allah tak akan memberi kita azab pada kita setiap kali kita melakukan salah
atau kita melakukan syirik, nauzubillah. Kalau tak, dah lama dah kita kena azab daripada dulu. Kalau dulu kita ni tak tahu apa itu tauhid, sebab kita dulu kita tahu apa itu tauhid, kita tak tahu apa itu syirik, dan banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Saya cerita pada ingatkan untuk diri saya dululah. Jadi kalau dululah Allah datangkan azab masa kita tengah dalam keadaan tidak tahu tu, macam manalah agaknya. Jadi kat sini terjemahan ataupun tafsiran kepada ayat yang ke-8 ni, dia menceritakan tentang berkaitan dengan jangka masa. Jangka masa Allah bagi peluang, walaupun Allah telah beri ancaman azab, dia bagi peluang. Di sini dia ada perkataan ummati, maknanya kat sini dia bukan maksudnya pemahaman kita yang biasa kita dengar, iaitu umat, ikut yang selalu kita faham. Tapi ia bermaksud jangka masa. Jangka masa, perkataan ini sebenarnya diambil dari kata dasar bermaksud ibu. Kalau kita lihat seorang wanita yang sedang mengandung, kita akan tahu masanya wanita itu akan bersalin apabila tiba waktu yang ditetapkan. Begitu juga dengan dunia dan alam ini. Ada masa yang Allah tetapkan, dia tetap akan hancur. Takkan tak hancur. Walaupun kita tahan macam mana, Allah dah tetapkan, dia tetap akan hancur. Tunggu masanya yang belum sampai lagi. Allah lengahkan saja. Ingat Allah lengahkan saja. Tetapi kehancuran alam itu tetap akan terjadi. Jadinya ayat ni apabila dia engkar kepada Tuhan, tetapi mereka tak dikenakan azab, mereka mula mengejek kepada Tuhan. Kenapa tak azab lagi? Kenapa tak azab lagi? Belagak, mereka ni belagak kerana tak dikenakan azab. Mereka meminta azab itu disegerakan dengan cara mengejek. Mereka kata, kenapa aku ni tak kena azab lagi? Kau kata aku dah lama derhaka, aku ni dah lama buat maksiat, dah lama buat salah. Kenapa azab tak jumpa, tak dapat azab lagi ni? Ke azab ni tak dapat jumpa kami? Ayat dia mengejek, mengejek waktu ketika itu. Dan Allah berkata, azab itu pasti akan sampai kepada mereka, cuma mereka tunggu sahaja. Ni azab ni lah dia punya balasan dia berkaitan dengan angin yang akan balasan untuk kaum Hud, kaum Ad. Mereka tidak akan dapat elak azab tu apabila azab itu sampai kepada mereka nanti. Mereka sangka azab tu lemah, sampaikan boleh ditahan-tahan, tetapi tak begitulah. Azab ni sebenarnya adalah azab yang besar dan kuat sekali, sampaikan ia meliputi mereka. Sampaikan azab itu meliputi mereka. Maksudnya waktu yang sampai kepada mereka tu sebenarnya tak akan dapat dielak lagi. Sekejap dia ada berdengung. Okey, apabila mereka tidak mahu terima sesuatu perkara itu, mereka akan mengejek. Perkataan perkataan sesuatu yang jatuh, perkataan meliputi ni maksudnya dia sesuatu yang jatuh ke atas mereka, menyeliputi ni seolah-olah pasang jala, sebuah jala yang jatuh ke atas kita dan dia macam menyelimuti kita. Maknanya dia menceritakan tentang angin taufan yang Allah jatuhkan kepada kaum Ad tu tadilah. Dan ianya jatuh dan memberi isyarat bahawa sebenarnya mereka ni tak boleh lari daripada azab. Dia dah tanya, azab ni kenapa tak dapat azab lagi ni? Kenapa azab ni dah tak jumpa kita orang ke? Lebih kurang macam itulah ayat-ayat yang dia mengejek. Okey. Ayat yang ke-9 pula, terjemahan daripada ayat yang ke-9. Terjemahan daripada ayat yang ke-9, dan demi sesungguhnya kami rasakan manusia sesuatu pemberian rahmat dari kami, kemudian kami tarik balik pemberian itu daripadanya, mendapati dia amat berputus asa lagi amat tidak bersyukur. Jadinya ayat yang ke-9 ni, tuan-tuan dan perempuan yang saya rahmati Allah sekalian, ini adalah ayat Zajrun. Ayat ini menyentuh tentang masalah yang dihadapi dan sedang dihadapi oleh begitu ramai manusia zaman sekarang, terutama zaman PKP lah. Kalau saya cerita terus terang lah, boleh dikatakan saya hari-hari saya mendapat WhatsApp ataupun panggilan telefon orang yang minta bantuan dan sebagainya. Jadi sekarang ni ramai manusia yang rasa putus asa dalam kehidupan. Apabila mereka ni rasa putus asa dalam kehidupan, sebenarnya mereka perlu ingat, mereka putus asa dengan agama dan seterusnya mereka putus harap kepada Allah.
Ayat ini memberitahu kita kenapa manusia putus asa dan tak percaya kepada Allah. Ini menjelaskan mereka sebenarnya tidak beriman. Jadinya perkataan minna dari kami adalah perkataan rahmat yang menekankan sebenarnya rahmat itu datangnya daripada Allah. Ada sebab kenapa susunan ayat sebegitu. Kerana Allah nak menekankan bahawa sebenarnya rahmat itu daripada Allah. Kita kena faham bahawa ada ayat yang makna yang disampaikan di balik susunan perkataan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam susunan tu kita boleh belajar apakah yang hendak disampaikan, apakah yang hendak ditekankan dan manakah yang lebih utama. Jadi ringkasnya dalam ayat ini Allah hendak menekankan yang segala rahmat dari dia ini, perkataan yang digunakan kami rasakan adalah maksud rasa. Kalau kita rasa makanan, kita akan rasa sekejap je sedap. Lainlah kalau kita makan terus, kita akan rasa lama sikit sedap. Ini menunjukkan betapa sekejapnya nikmat itu ataupun diberi sedikit sahaja, sebab kalau kita rasa, kita akan rasa sedikit saja. Maknanya nak dijelaskan di sini tuan-tuan dan puan-puan, kenikmatan di dunia ni adalah sekejap dan sedikit saja kita rasa, maksudnya sekejap dan sedikit saja. Sebagai contoh, saya terangkan tadi, makan makanan yang sedap. Rasa sedap itu sekejap saja pada masa mula-mula kita makan. Selepas tu kalau kita kenyang, kita dah tak rasa sedap, kan? Terutama bila kita kenyang, makanan sedap macam mana pun kita dah tak kisah lagi. Dah tak boleh nak masuk dah. Dalam diri kita pun ni sama. Mula-mula muda. Tapi lama-lama kita akan jadi tua. Makanan dulu yang kita rasa sedap, bila kita dah tua, deri rasa pun sudah berkurang. Jadi rahmat itu boleh jadi macam-macam. Rahmat yang Allah bagi dia boleh jadi dari segi aspek keluarga, kekayaan, kesihatan, kesenangan dan sebagainya. Jadinya sebenarnya nikmat yang kekal tuan-tuan dan puan-puan hanya di syurga. Allah berikan kita rasa nikmat itu di dunia ni sebagai contoh je. Supaya apabila kita menjadi ahli syurga, kita akan dapat bayangkan bahawa rasa sedap makanan di dunia ni, sedap di syurga, di dunia ni dia punya sedapnya di syurga nanti berganda-ganda lagi. Maknanya kalau madu, yang kita makan madu ni, beli madu Al-Hana kan, sedapnya madu Al-Hana asli contohnya kan, itu sebenarnya tiruan kepada madu asli di syurga. Sebab apa? Madu asli di syurga berganda-ganda sedap lagi. Begitu juga dengan sutra yang lembut di dunia. Saya pergi China tengok orang berebut beli sutra. Saya nak beli duit tak ada, pegang je sutra tu lembutnya. Itu adalah sutra tiruan. Saya sebut sutra tiruan, nanti orang Cina tu marah. Sutra tiruan di syurga. Sebab apa? Sutra yang sebenarnya lebih hebat di syurga nanti. Jadi kalau nikmat di dunia ni kita sudah rasa sedap, bayangkan nikmat kita di syurga nanti lebih sedap. Jadi kejar-kejarlah kita cari. Jalan syurga ni macam-macam. Cari jalan cara nak masuk syurga. Dan kalau tak jumpa saya kat syurga nanti seru-serulah nama saya mana tahu kita jadi teman di syurga, berjiran kat syurga. Tu istilah saya lah dengan kawan-kawan. Dan satu benda yang saya nak ingatkan lah masa pun dah panjang lagi ni. Dah ingatlah kalau Allah tu tarik satu nikmat, Allah tu tarik nikmat, banyak lagi nikmat-nikmat yang kita rasa. Tetapi kalau dia tarik satu nikmat saja, kita dah merasai banyak-banyak nikmat. Dia tarik satu nikmat aja, sebenarnya dia pula merasakan kita pula merasakan sebenarnya kita menidakkan nikmat-nikmat yang lain. Contohnya, na'udzubillah, apabila seseorang anak meninggal, dia menangis, meratap dan sebagainya, dan dia tidak bersyukur dengan anak-anaknya lagi yang masih ada dan yang masih sihat. Ini ayat-ayat orang kata apa tu, nak supaya menaikkan motivasi. Jadi ayat yang ke-9 ini sebenarnya dia menceritakan kepada kita bahawa kejadian ini terjadi kerana ada sesuatu yang ditarik kepada mereka. Bukan hanya harta, tapi perkara-perkara penting, dan mereka anggap apa yang ditarik itu sebenarnya sesuatu yang lagi penting. Sebagai contoh, mereka ni tergolong dalam golongan tertentu dan mereka dikeluarkan daripada kumpulan tersebut. Ambil contoh macam ahli politik lah, yang dibuang daripada parti. Mereka tak terima kalau perkara yang mereka anggap tu penting, kehilangan diri mereka dari parti tersebut. Ataupun kalau anak-anak kita ni kalau mereka tidak dalam kumpulan yang tertentu, tak berada dalam kalangan orang yang popular, dan mereka akan berasa depressed dan sebagainya.
Jadi kat sini, ayat ini Islam mengajar bahawa kalau ada kehilangan, kalau berlaku musibah, kalau berlaku malapetaka dalam kehidupan, Allah ajar, Islam ajar supaya apa? Supaya kita bersabar. Segala kesusahan dan kekurangan yang kita hadapi dalam dunia ini adalah dugaan untuk kita. Selepas diberikan dengan dugaan tersebut, barulah kita tahu kita ni jenis macam mana. Jadi surah ini dia lebih kepada mengajar kita bagaimana mencari sabar. Jangan fokus kepada apa yang kita hilang. Sepatutnya kita fokus kepada nikmat yang kita ada dan kita berdoa yang baik-baik saja kepada Tuhan. Jadinya ada tinggal 4 minit lagi. Tafsiran ayat yang ke-10 saya rasa saya tak sempat lah untuk terangkan. Yang tafsiran ayat ke-10 ni pun panjang juga. Jadi kat sini saya nak bagi orang kata apa tu, janji saya lah, saya ada bagi quiz saya tak cakap tadi tapi saya bagi tahulah saya bagi quiz. Okey, siapa yang dapat markah tertinggi lah, markah tertinggi ada hadiah lah. Tuntutlah hadiah, kalau nak lambat sampai naik nanti, kalau nak cepat lah datang kat kedai saya, bukan promote kedai, datang ambil barang tersebut lah. Okey, ini adalah quiz berkaitan dengan tafsir surah ayat 6 hingga 10. Okey, saya masukkan dekat chat box. Tak teringat pula nak sedia ambil link tadi. Tak maaf.